أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah An-Naml ayat 18. 19. Ayat 19. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 16 lah. Pengajaran ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr fa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Maksudnya, dan Nabi Sulaiman telah mewarisi daripada Nabi Daud alaihi wassalam. Dan dia berkata, wahai manusia, aku telah diajar memahami percakapan burung dan kami telah diberi daripada setiap sesuatu. Sesungguhnya ini pasti ia adalah kelebihan yang jelas. Pengajarannya, pertama, harta warisan yang paling mahal dan bernilai untuk manusia ialah ilmu. Yang membawa manusia mengenali dan mencintai penciptanya. Yang kedua, ibu bapa yang paling sayang kepada anak-anak mereka akan sentiasa memberi ilmu kepada anak-anak dan apabila meninggal akan mewarisi ilmu kepada anak-anak yang dengan ilmu itulah anak-anak akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga,
semua haiwan bertutur, semua haiwan bertutur sesama mereka dalam bahasa yang mereka fahami. Dan Allah memberi kelebihan kepada sebahagian hamba-Nya untuk memahami bahasa haiwan. Untuk memahami bahasa haiwan. Ayat 17. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuz'un. Maksudnya, dan dikumpul untuk Nabi Sulaiman AS tenteranya daripada kalangan jin dan manusia dan burung, lalu mereka itu diatur. Pengajarannya, pertama, Allah adalah pencipta dan pemilik segala-galanya. Dan Allah juga berkuasa menjadikan sebahagian haiwan tentera yang sentiasa tunduk kepada hamba-Nya. Yang kedua, Islam mengajar kepada umatnya agar sentiasa mengatur setiap pergerakan orang-orang di bawahnya dengan teratur dan kemas. Agar mereka akan sentiasa bersedia untuk menghadapi ancaman musuh. Yang ketiga, Allah sangat suka kepada kumpulan tentera yang berperang dalam barisan-barisan yang tersusun rapi dan mereka itu berperang pada jalan Allah. Ayat 18.
hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Okey, maksudnya sehingga apabila mereka mendatangi satu lembah yang didiami oleh semut, telah berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah kamu semua ke tempat ke sarang-sarang kamu agar agar Nabi Sulaiman dan tenteranya tidak akan memijak dan membunuh kamu, sedangkan mereka tidak sedar. Pengajarannya, pertama, Allah mengajar manusia melalui semut yang ada perasaan kasih sayang sesama mereka dan saling tolong-menolong untuk menyelamatkan haiwan yang sejenis dengan mereka. Maka manusia lebih utama untuk menjaga kepentingan saudaranya yang seagama. Kerana orang yang beriman adalah bersaudara. Yang kedua, mana-mana pemimpin yang berlaku adil kepada rakyatnya maka keadilannya akan dirasai oleh semua rakyatnya, bahkan oleh haiwan. Yang ketiga, haram membunuh binatang-binatang yang tidak membahayakan dengan sengaja. Dan tanpa ada keperluan.
Yang keempat, yang terakhir. Ketua yang baik dan adil akan sentiasa memastikan orang-orang di bawahnya tidak akan melakukan kezaliman dan mengambil hak orang lain termasuk menzalimi binatang. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Okey. Ayat malam ni ayat 19 ya. 19 ha. Ayat 19 adalah sambungan cerita yang semalam. Semalam Nabi Sulaiman bergerak ke satu kawasan dengan membawa bala tenteranya yang terdiri daripada manusia, jin dan burung. Jadi dalam perjalanan itu, Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut yang mengarahkan semua semut-semut yang lain agar masing-masing masuk ke sarang masing-masing supaya mereka tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tenteranya secara tidak sengaja. Okey. Bila Nabi Sulaiman dengar, apa reaksi Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa reaksi Nabi Sulaiman bila dia mendengar kata-kata semut? Ha? Mana tahu? Mana tahu? Belum terdebur lagi. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa lalu. Dia fa menunjukkan apa? Huruf apa? Ada gangguan, boleh off telefon lah. Kalau belajar fokus lah. Antara adab belajar ialah tutup telefon dan fokus. Okey, fa huruf apa? Huruf ataf. Yang menunjukkan tertib dan ta'qib. Iaitu lepas berlaku satu perbuatan, terus berlaku perbuatan yang seterusnya. Jadi setelah Nabi Sulaiman mendengar, sebaik saja Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut, maka lalu terus tabassama, dia tersenyum. Dhahika apa dia? Ketawa. Apa maksud senyum, ketawa? Allah tak kata dia senyum dan ketawa. Tak ada dan. Ha? Senyum, ketawa. Senyum bukan mulut. Asyik, cuba ke depan tunjuk.
Apa beza senyum dengan ketawa? Cuba apa ni? Qala Ibn Hajar. Uh, yang lain. Atas sekali. Yang lain. Okey, atas. Okey. Qala Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ibn Hajar mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari ni matan hadis sahaja. Kemudian dihurai oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari. Okey. Kata Ibn Hajar fi bayani al-farqi, dalam menerangkan al-farq, perbezaan antara at-tabassum. Kita ada 3. 1, tabassum, senyum. Yang kedua, ad-dhahik, ketawa. Yang ketiga, qahqahah. Qahqahah ni gelak sampai terbahak-bahak. Apa beza dan yang mana dibenarkan dalam Islam? Okey. Qala ahlul lughah, kata ahli bahasa, at-tabassum, senyum ialah mabadi'u ad-dhahik. Senyum permulaan kepada suka. Senyum permulaan kepada suka. Mana sebelum dia suka mesti senyum. Wad-dhahik, dhahik pula pada imbisat al-wajhi, muka berseri, hatta tazhar al-asnan, sehingga nampak gigi sebab gembira. Jadi kalau senyum nampak gigi tak? Tak. Kalau ketawa, muka berseri dan nampak asnan, gigi. Minas surur, dia sebabkan gembira. Okey, fa in kana bi sautin, sekiranya ada saut, suara, wa kana bihaisu, yang mana yusma'u, suara itu didengar, min bu'din, daripada jauh, fahuwa al-qahqahah. Kalau muka senyum, lepas tu nampak gigi, kemudian gelak, suara pula boleh dengar daripada jauh, dia panggil qahqahah. Kalau bahasa Melayu apa dia? Gelak berdekat-dekat, terbahak-bahak. Okey, wa illa, kalau dia senyum, ada suara, tapi sedikit saja dan boleh dengar daripada dekat, maka dia ad-dhahik, ketawa. Kalau suara kuat, gelak ketawa. Okey. Wa in kana bila sautin, kalau tak ada suara langsung, tabassum, senyum. Jadi antara 3 ni yang mana dibolehkan ataupun sunnah Nabi? Senyum dan tawa. Apa dalil? Dalil tadi Nabi Sulaiman. Tabassama dhahika. Dan begitulah Nabi kita SAW. Nabi tak pernah qahqahah. Qahqahah tu makna gelak, terbahak-bahak, dan itu menunjukkan imej seseorang dah teruk. Tidak beradab. Nak kata diharam pun boleh sebab Nabi tak pernah buat. Dan menggambarkan orang tu tidak berakhlak. Kita pernah dengar tak orang gelak terbahak-bahak kan? Satu kelas dengar kan? Okey, yang dibenarkan senyum dan ketawa. Okey, kita tengok satu lagi. Okey. Ada faedah tak dalam Islam kalau kita senyum? Ada faedah apa dia? Sedekah. Bila tu? Bila senyum dapat pahala sedekah. Bila? Bila jumpa orang lah. Kalau dia senyum sorang-sorang dapat pahala tak?
Okey, An Abi Zar radhiyallahu anhu. Tengok Islam ni agama yang sangat mudah nak buat pahala. Sangat mudah untuk beramal soleh. Tak ada modal, tak perlukan masa yang banyak dan tak perlu tenaga. Dapat pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Nabi bersabda, cuba baca. Tabassumuka. Tabassumuka, senyumnya engkau kepada siapa? Wajhi akhika. Senyum kepada wajah saudara kita. Laka sedekah, dapat pahala sedekah. Okey, apa lagi? Wa amruka, dan engkau suruh orang buat yang makruf. Dan wa nahyuka, engkau larang orang daripada mungkar, sedekah. Suruh orang pergi solat, dapat pahala sedekah. Ajak orang pergi belajar, dapat pahala sedekah. Ajak orang pergi solat berjemaah, dapat pahala sedekah. Wa irsyaduka, dan engkau menunjukkan seseorang fi ardi ad-dalal. Kita tunjuk jalan orang yang sesat jalan, dapat pahala sedekah. Wa basaruka lirajuli ar-radi', dan engkau menunjuk jalan pada orang yang matanya rabun ke, buta ke, juga adalah sedekah. Kita jumpa orang buta, kita tunjuk jalan atau perheret dia sekejap. 2 minit je dapat pahala sedekah. Wa imatatuka al-hajar, dan engkau buang hajar pada batu, wasyauka, duri, wal izam, tulang. Anit tariq, daripada jalan adalah sedekah. Kita nak masuk studio, ada sampah kan, kutip sampah. Dapat tak pahala sedekah? Dapat. Wa ifrahuka, dan engkau mengosongkan timba engkau. Mana timba engkau ada air. Timba saudara engkau tidak ada air. Engkau ambil air daripada timba engkau, masukkan ke dalam timba saudara engkau. Juga adalah sedekah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, apa yang Nabi nak ajar dalam hadis ni? Apa pengajarannya? Satu, Nabi nak bagi tahu sedekah tak mesti dia dengan duit. Ramai yang merungutkan, Ustaz, saya tak ada duit nak sedekah. Sebab tu saya nak bekerja dan nak kaya. Lepas tu bila kaya, tak jumpa orang fakir pula. Okey? Satu. Jadi kalau nak sedekah, tak ada duit pun boleh. Jumpa orang, senyum. Jumpa sampah tengah jalan, kutip. Ada orang masuk, selipar terbalikkan. Kita betulkan. Sedekah. Allah kata apa? Fastabikul. Berlombalah untuk buat kebaikan. Tapi sikap tu biasanya tidak ada pada semua orang. Betul kan? Kenapa? Kenapa? Kalau kita tengah jalan, lepas tu ada kayu tengah jalan. Tengah memandu. Kita berhenti tak untuk buang kayu tu? Ataupun kita, mana ambil SA ni? Tak buat kerja ke? Itu cara kita berfikir. Sebab apa? Apa sebab? Kita rasa orang lain punya kerja. Kita punya kerja, jalan je. Sebab kita kurang keyakinan pada beriman dengan akhirat. Kalau kita yakin, kita akan pergi ke akhirat. Dan di akhirat, kalau kat dunia kita perlukan duit, di akhirat kita perlukan pahala. Maka kita tidak akan penat, tidak akan jemu buat pahala. Kalau kita yakin, mati je, RM tak berguna, USD pun tak berguna. Yang berguna ialah pahala. Masa tu dah terlambat. Okey? Kalau kita yakin, kita akan berebut semua ni. Dalam banyak-banyak yang paling mudah apa dia? Senyum. Sebab tu ulama kata, nak tahu orang tu bakhil ataupun pemurah, tengok, dengan senyum dia bagi ke tak? Kalau senyum pun susah, tak ada kos pun. Pun kedekut. Maka dengan duit, nak tahu dia bakhil tak, tengok muka dia.
Muka dia bakhil apa dia? Masam je. Ada orang, bila saya keluar masjid, dia datang surau lambat. Orang sudah solat baru datang. Lepas tu dah lah datang lambat. Dia tengok telefon. Berselisih dengan saya. Saya nak senyum kat dia, tapi dia tak tengok pun. Dia tengok telefon. Saya kata, ya Allah, dah lah datang lambat. Orang sudah solat. Lepas tu nak sedekah senyum pun, susah. Betul kan? Itulah sikap sebahagian orang kita. Apa masalah kan? Ha? Patut datang lambat, malu sikit kan? Dan paling-paling kurang, buat pahala dengan senyum. Okey? Boleh? Asyik. Jumpa siapa saja pun senyum. Walaupun penat. Kita kalau penat macam mana, orang bagi duit. Penat, letih, mengantuk. Tiba-tiba orang bagi RM50. Ambil tak? Ambil tak? Tapi kalau penat macam mana pun, mengantuk, jumpa orang senyum ke tak? Kata, dah penat, dah letih, dah mengantuk. Jumpa orang senyum tak? Cakaplah benar. Biasa kita tak senyum. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak nampak. Yang tadi RM50 penat juga. Ambil je. Sebenar pahala sedekah senyum dengan RM50 mana lebih bernilai? Pahala. RM50 lama mana bertahan? Ha? Satu hari ke tengah hari je? Tapi pahala sedekah tu lama mana bertahan? Sampai ke akhirat. Ini, buang benda di tengah jalan. Ada satu hadis, seorang hamba Allah, dia amalan tak banyak, tapi dia boleh masuk syurga sebab kat dunia dia suka buang barang-barang yang menghalang orang di tengah jalan. Itu penyebab dia masuk syurga. Okey. Jadi insya-Allah kita lepas ni, kerja utama kita senyum je. Ha? Okey. Lalu Nabi Sulaiman senyum dan senyum ketawa. Sebab apa dia senyum ketawa ni? Min qauliha, dari katanya. Kata siapa ni? Kenapa Nabi Sulaiman senyum dengan kata-kata semut? Apa yang menyebabkan dia senyum? Senyum ni makna dia seronok kan? Apa yang menyebabkan dia seronok? Ha? Satu, Allah bagi nikmat, dia boleh faham. Bila nikmat Allah bagi faham, dia senyum sebab nikmat. Nikmat boleh faham. Yang kedua, sebab dia kagum dengan kata-kata semut. Apa yang mengkagumkan Nabi Sulaiman? Ha? Binatang yang tak berakal, tapi bagi arahan yang jelas kepada semua anak buah dia supaya selamatkan. Maknanya sedikit pun ketua semut ni tak ada kepentingan diri. Jadi Nabi Sulaiman kagum dengan kata-kata itu. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman kagum sebab apa? Semut sebut tak nama Nabi Sulaiman? Sebut kan? Jadi Nabi Sulaiman kagum. Oh hebat, nama aku pun dia tahu. Dia sebut nama aku. Dan itu menunjukkan apa? Bila semut pun tahu nama Nabi Sulaiman, dia kena menunjukkan apa? Nabi Sulaiman ni memang terkenal sebagai raja yang adil. Sebab tu dia sebut di hujung. Masuk sarang kamu, supaya kamu tidak dipejak oleh Nabi Sulaiman dan tentera dalam keadaan. Makna Nabi Sulaiman ni kalau dengan sengaja tak mungkin dipijak. Sebab dia raja yang adil. Boleh faham? Daripada kisah ni juga ulama mengatakan tak boleh bunuh binatang sebarangan. Apa dalil? Nabi Sulaiman tak akan pijak semut dengan sengaja. Kalau terpijak itu cerita lain. Betul? Kita biasa tak bunuh semut dengan sengaja? Biasa? Kenapa? Ha? Apa kejahatan semut pada kita? Dia buat apa? Ha? Dia gigit kita. Tapi dia gigit tu, kita pukul dia sebelum dia gigit lagi. Betul tak?
Katalah ada 3 ekor. Yang gigit seekor je, kita pukul berapa ekor? Jadi siapa yang zalim? Patut semut bunuh kita kan? Apa dia? Oh, tak tahu yang mana satu gigit. Ambil pengajaran daripada Nabi Sulaiman. Dalam semut yang banyak pun, dia tak pijak dengan sengaja. Jadi kita jangan bunuh binatang dengan sengaja. Sekiranya binatang itu tidak memudaratkan kita. Okey. Kemudian waqala, dan dia berkata. Dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Siapa berkata ni? Nabi Sulaiman. Apa kata dia? Auzi'ni. Apa makna auzi'ni? Ilhamkan padaku. Kalau kita terjemah, alhimni. Ilhamkan kepada aku. Ilham pun bahasa Arab ni. Kalau bahasa Melayu apa dia? Ilhamkan kepadaku. Perkenankan. Dorongkan. Tunjukkan. Ilhamkan kepadaku an ashkura. Untuk aku bersyukur. Ni'mataka. Nikmat engkau. Allati yang an'amta. Engkau telah beri nikmat alayya, ke atasku, alayya, ke atasku, kemudian wa ala walidayya, dan ke atas ataupun kepada walidayya, kedua ibu bapakku. Okey. Apa pengajaran di sini? Lepas cuba perasan. Lepas Nabi Sulaiman dengar kata-kata semut, dia senyum dan ketawa. Lepas senyum dan ketawa, apa dia minta pada Allah? Dia minta pada Allah supaya Allah bagi ilham padanya untuk bersyukur di atas apa? Tengok dia sandar nikmat tu kepada siapa? Engkau. Pengajarannya apa? Tidak ada nikmat yang ada pada kita semua, melainkan semua nikmat Allah. Hebat macam mana, besar macam mana, semua nikmat Allah. Jangan kita sandar nikmat ni hasil usaha kita. Satu. Yang kedua, bila Nabi Sulaiman rasa dia dapat nikmat. Apa nikmat tadi? Dapat faham bahasa burung. Terus dia fikir apa dia? Lepas dia rasa dia dapat nikmat tu, dalam kepala dia terus dia fikir apa dia? Syukur. Kenapa? Lepas dia rasa itu nikmat, terus dia minta, ya Allah, bagilah nikmat seterusnya, iaitu untuk aku. Kenapa? Lepas dapat nikmat, terus dia nak bersyukur. Kenapa? Sebab satu, yang pertama, sebab dia tahu setiap nikmat yang Allah bagi adalah untuk menguji. Sama ada manusia syukur dengan nikmat tersebut ataupun kufur. Jadi dia sedar, dia boleh dengar perbualan binatang, Allah bagi nikmat untuk menguji, syukur ataupun kufur. Yang kedua, dia tahu kalau dia bersyukur, nikmat itu kekal. Kalau dia kufur, nikmat itu
hilang. Maka orang bijak dan nak nikmat itu kekal. Caranya bersyukur. Bukan setakat dengan bersyukur nikmat kekal, tapi bertambah. Apa dalil? La'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah janji aku akan tambah lagi. Jadi orang beriman dia bijak. Kalau dia nak nikmat lagi, bukan dia sombong, tapi dia semakin mentaati Allah. Dan orang beriman juga tahu, dengan dia kufur, nikmat itu akan hilang. Okey? Pengajaran seterusnya apa dia? Pengajaran seterusnya, kalau seorang Nabi pun masih meminta kepada Allah supaya Allah bagi ilham padanya untuk bersyukur. Sepatut Nabi Sulaiman tak payah minta kan? Bersyukur terus je lah. Kenapa dia minta lagi Allah ilham padanya? Menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun dia Nabi, tapi dia masih tetap memerlukan taufik dan hidayah daripada Allah. Semua yang tak bersyukur ni sebab tidak ada taufik dan hidayah daripada Allah. Kadang-kadang nak keluar apa kata Alhamdulillah pun tak boleh. Lepas makan kan, 20 tahun nak sebut Alhamdulillah pun tak terkeluar. Walaupun dia belajar, walaupun dia tahu. Sebab nak bersyukur perlu pada taufik dan hidayah Allah. Salah satu cara nak dapat taufik daripada Allah untuk bersyukur. Baca doa Nabi Sulaiman. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka. Baca doa ni. Okey. Pengajaran seterusnya, dia kata nikmat engkau ni, wahai Tuhan, yang engkau beri kepada siapa? Satu, kepada aku. Yang kedua, kenapa dia sebut juga kepada mak bapaknya? Kita betul lah, kita mengakulah, kita tak pernah pun minta kepada Allah, aku bersyukurlah di atas nikmat yang engkau bagi pada aku dan nikmat yang engkau bagi pada ibu bapakku. Betul? Kita tak pernah sebut kan? Jadi kenapa Nabi Sulaiman sebut mak bapak sekali? Apa dia? Kok sikit, tak dengar. Satu, nikmat kepada mak bapak adalah nikmat juga kepada anak. Saya ulang, nikmat kepada mak bapak juga adalah nikmat kepada anak. Jadi anak pun kena minta juga supaya Allah balas jasa mak bapak. Sebab aku jadi macam ni antara sebabnya mak bapak. Buktinya apa? Kalau mak bapak tu kafir, dan anak tu mati masa kecil, macam mana anak tu dikebumikan? Cara orang kafir, sebab apa? Mak bapak. Kalau mak bapak dia Islam, anak tu masih mati dalam kecil, dikebumikan pasal apa? Ikut. Jadi, nikmat kepada mak bapak juga adalah nikmat kepada anak. Dan terbalik pula. Nikmat kepada anak juga adalah nikmat kepada mak bapak. Macam mana? Nikmat kepada anak juga adalah nikmat kepada mak bapak. Doa anak yang soleh. Apa saja Nabi Sulaiman buat kebaikan, bapaknya Nabi Daud dapat pahala. Jadi jangan lupa bila kita berdoa, supaya masukkan sekali mak bapak kita. Sebab itulah Allah perintah, pertama, mentauhidkan Allah, jangan mensyirikkan. Lepas tu perintah kedua apa dia? Lepas mentauhid dan jangan mensyirikkan Allah. Kenapa? Terus wajib buat baik pada mak bapak. Sebab jasa Tuhan pada kita apa dia? Jasa Allah pada kita. Nikmat Allah pada kita. Mencipta. Jasa mak bapak pada kita, penyebab. Mak bapak kita bukan cipta kita, tapi dia penyebab kita ada. Betul? Kalau tak ada mak bapak, kita tak ada kat sini. Jadi bila berdoa, masukkan sekali mak bapak kita. Okey. Cuba buka surah Al-Insan.
Surah Al-Insan. Ayat 2. Cuba terjemah. Inna, sesungguhnya kami khalaqna. Kami telah ciptakan manusia min nutfah. Dari setitik air mani. Amsyajin yang bercampur antara lelaki dengan perempuan. Apa tujuan Allah cipta kami? Allah cipta manusia daripada air mani. Apa tujuan? Untuk kami uji manusia. Sebab kami nak ujilah. Kami bagi apa? Faja'alnahu sami'an. Sebab Allah nak uji kita, Allah bagi telinga, Allah bagi mata. Sebab itulah kalau manusia tak ada mata dan tak ada telinga, ataupun buta dan pekak, boleh tak Allah uji orang yang buta dan pekak? Ada tak orang yang buta dan pekak sekaligus? Ada? Pernah jumpa? Jangan cakap ada tapi tak pernah jumpa pun. Buta dan pekak sekaligus. Ada? Siapa pernah jumpa? Oh, tak pernah jumpa pula. Sebenarnya, kalau ikut logik tak adalah. Betul tak? Kalau buta dan pekak, macam mana kita nak ajar dia? Bahasa isyarat, dia tak nampak. Nak menjerit, dia tak dengar. Macam mana nak ajar dia? Jadi saluran untuk dapat ilmu tak ada. Sebab tu bila Allah nak uji, Allah bagi sami'an basir. Ataupun salah satu je. Okey? Kemudian Allah kata apa? Inna hadainahu. Kemudian kami tunjuk manusia itu sabil. Jalan. Jalan kebenaran, jalan ke kejahatan. Apa hasil yang Allah nak tengok? Sama ada dia bersyukur, sama ada syakiran atau kafura. Itu je. Ada yang ketiga. Ustaz, saya tak bersyukur tapi dalam masa sama saya tak kufur. Saya tengah-tengah. Ada? Tak ada. Apa makna syukur? Taat. Taat kepada semua perintah Allah. Apa makna kufur? Dia tidak mentaati Allah. Walaupun dia buat kenduri kesyukuran. Ada tak orang? Dia buat kenduri kesyukuran tapi tak tutup aurat, tak solat, ada tak? Ada. Dia sebenarnya kufur ke syakir? Kufur. Dan hasilnya, Allah nak tengok siapa yang syakir ataupun siapa yang kufur. Hasilnya, berapa peratus yang bersyukur, berapa peratus yang kufur. Apa dia? Oh, dalam 1000? 999 kafur. Seorang syakir. Kan? Daripada 1000 seorang je. Cuba buka surah Sabah. Surah Sabah ayat 30. Ayat 13. Okey, saya nak ambil yang hujung ayat ni. Wa qalilun min ibadiya syakur. Allah kata apa? Sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Mana sikit dalam 1000 seorang je. Okey, kita balik pada ayat kita. Lepas tu, apa kata Nabi Sulaiman? Wa an a'mala salihan, dan agar aku beramal salih.
Yang tardahu, yang diredai ke apa? Tardahu, engkau. Yang engkau redha. Kemudian tengok doa Nabi Sulaiman nampak macam satu, tapi sebenar dalam satu tu banyak doa. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmat engkau. Masuk ke mana ni? Fi ibadika, dalam kalangan ibadika, hamba engkau. Hamba engkau yang mana? Yang soleh. Okey. Berapa yang Nabi Sulaiman minta dalam doa ni? Berapa dia minta? 5. Satu, ilham. Ilham supaya bersyukur. Satulah. Yang kedua? Supaya aku bersyukur atas nikmat. Kan? Nikmat tu yang Allah bagi pada siapa? Aku dan mak opak. Sebenarnya ke satulah. Ilham untuk aku bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi pada aku dan mak opak. Itu satu. Yang kedua? Beramal soleh. Yang ketiga? Masuk di kalangan hamba kau yang soleh dengan apa? Rahmat. Okey. Sebenarnya apa yang dia minta ni? Satu, untuk cara untuk dapat pahala. Yang kedua, ini satu. Yang kedua, secara umumnya ada dua. Yang kedua, dapat balasan. Okey. Pertama dia minta cara untuk dapat pahala. Apa cara tu? Cara untuk dapat pahala, iaitu ada dua. Satu, bersyukur. Ilhamkan aku untuk bersyukur. Yang kedua, amal soleh. Kemudian dia minta pula apa dah? Hasil daripada syukur dan amal soleh. Masukkan ke bersama hamba soleh ni syurgalah. Dan kemuncaknya, apa kemuncaknya? Kemuncaknya kuat sikit. Apa dia? Bila kita buat ibadah, apa yang paling tinggi kemuncak yang kita nak? Apa dia? Ada tak dalam ayat ni? Ada. Ni. Tardahu. Akhirnya dapat reda. Inilah kemuncak. Bila Allah reda, semua okey. Betul? Ini yang gambaran besar Nabi Sulaiman minta dua. Satu, cara untuk dapat pahala, iaitu dengan bersyukur dan amal soleh. Amal pula mesti, dia sebut tak amal soleh ni?
Makna apa tu? Kalau buat amal tak soleh, dapat tak Allah redha? Allah tak akan redha. Kalau bukan amal soleh, dia akan jadi apa? Kalau amal soleh, dapat pahala, dapat redha Allah. Kalau amal tak soleh, sama ada jadi dosa ataupun sia-sia. Macam mana boleh jadi dosa? Kalau dia buat amal soleh. Kalau dia buat amal bukan soleh. Macam mana boleh jadi dosa? Kalau dia tahu benda itu salah, dia buat juga dosa. Kalau dia tak tahu benda itu salah, dia buat. Tak dosa, tapi tak ada faedah. Boleh faham? Yang ada faedah apa dia? Amal soleh. Tetapi, ada tak juga? Amal soleh pun, akhirnya jadi debu. Ada. Apa dia? Kata amal soleh ada. Apa makna soleh? Soleh mesti ada dua syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ikut Nabi. Itu makna soleh. Tapi ada amal soleh. Lepas tu sia-sia juga. Walaupun asalnya dia jadi pahala. Okey, kalau dia solat, ikut cara Nabi. Tapi masa solat tu dah riak dah. Jadi amal soleh tak? Tak. Awal-awal lagi dah out. Yang ni dah amal solat, dah jadi pahala. Tapi lepas tu, hangus. Dia mengungkit. Kan Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala. Dah jadi pahala pun. Allah kata, jangan batalkan pahala amal soleh kamu dengan mani. Menyakitkan hati orang yang kita sedekah. Dan azab. Mengungkit. Ni saya bagi ni. Habis. Walaupun asalnya dah jadi amal soleh. Sebab itulah. Ulama dahulu. Bila dia beramal. Yang paling dia takut apa dia? Mungkin. Tak, yang paling pertama dia takut ialah Allah tak terima daripada awal. Sebab tu yang paling mereka jaga pada. Bila yang paling dia takut ialah Allah tak terima daripada awal. Maka yang paling pertama dia jaga pada niat. Dia tak cerita pada orang, buat secara sembunyi. Lepas tu yang kedua, yang paling dia takut pada amalan yang diterima tapi tak berkekalan. Allah terima separuh jalan, lepas tu Allah padam balik. Dengan cara tadi lah. Boleh? Sebab tu target kita mesti bila beramal soleh mesti nak redha Allah. Okey, di sini juga Allah beritahu doa Nabi Sulaiman. Dia minta Allah masukkan bersama siapa? Ibadikas salihin. Maknanya masuk syurga lah. Sebab semua yang layak masuk syurga ialah hamba Allah yang soleh. Tapi di sini Nabi Sulaiman kata, masukkan aku dengan apa? Dengan amal soleh ke dengan rahmat? Kat mana? Dia bersyukur. Dia beramal soleh. Tapi bila nak masuk syurga, dia minta masukkan dia dengan bukan dengan amal soleh. Maksudnya? Maksudnya amal soleh kita hebat macam mana pun, banyak macam mana pun, belum melayakkan kita masuk syurga. Cuba buka hadis tu. Bawah sekali. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saddidu. Apa makna saddidu? Apa makna saddidu? Qawlan sadida, kata-kata yang betul. Saddidu Nabi perintah bercakaplah perkataan yang betul, yang sahih, yang benar. Wa qaribu, dan buatlah amalan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Satu,
Bila bercakap, cakaplah yang benar. Dan bila buat amal soleh, biarlah amal yang mendekatkan kita pada Allah, bukan semakin jauh. Ada orang beramal banyak, tapi bukan semakin dekat, semakin jauh. Bila tu? Bila tu? Bila amalannya tak sama dengan Nabi. Bila tak sama dengan Nabi, dia semakin jauh daripada Allah. Kemudian, Nabi kata, wa'lamu. Wajib kamu tahu. Annahu, sesungguhnya, lan yadkhula. Ahadun, seseorang itu tidak akan masuk jannah. Surga, bi'amalihi, dengan amalnya. Nabi kata, wajib kamu tahu. Seseorang itu tak boleh masuk surga dengan amalannya. Jadi sahabat pun terkejut. Jadi seolah tak ada faedah beramal. Maka mereka pun bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau amalan manusia paling hebat, amalan siapa? Jadi sahabat tanya, amalan engkau pun tak melayakkan engkau masuk surga. Nabi jawab apa? Wala ana, walaupun amalan aku. Illa kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmati. Melainkan Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya, sebab tu aku boleh masuk syurga. Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa, tidak aku utuskan engkau melainkan dengan rahmat, sebagai rahmat kepada sekalian alam. Okey? Jadi akhirnya kita akan masuk syurga dengan apa? Sebab itulah Nabi Sulaiman pun dia minta masukkan ke dalam hamba soleh dengan birahmatika. Okey. Dan kita biasakan minta doa Nabi Sulaiman, ataupun kalau doa lain pun kita masukkan, minta Allah masukkan kita bersama hamba yang soleh. Kalau masuk dalam kumpulan hamba yang soleh, confirm masuk surga. Okey, ada tak doa Nabi yang lain bila dia minta, dah apa? Ya. Doa apa? Bila dia minta kepada Allah, masukkan aku, gabungkan aku bersama orang yang soleh. Dia tak minta masuk surga. Nabi? Cuba baca doa tu. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa simple, ringkas tapi mendalam dan daripada Al-Quran. Lebih baik daripada doa panjang. Lepas tu tak faham. Lepas tu bukan daripada Quran. Kan orang kita suka doa panjang ke pendek? Panjang. Walaupun tak faham kan. Sebab dia rasa pendek ni macam tak puas. Okey. Macam nak makan kan? Kalau nak makan baca apa? Bismillah. Tapi orang kita kata tak puas kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Lepas tu tak puas hati, 3 ku lagi kan? Sebab dia pakai logik akal. Lagi banyak baca, lagi banyak pahala. Sifir tu tak boleh pakai. Sifir yang betul pada? Lagi tepat dengan sunnah Nabi, lagi banyak pahala. Bukan lagi panjang. Okey. Oh, dah habis ke? Ambil satu lagi. Boleh kan? Sebab minggu depan cuti ya. Cuti seminggu. Break sen. Pagi besok ada online. Kemudian seminggu depan, Isnin sampai Jumaat, cuti. Break sen. Jadi kita akan jumpa balik hari Isnin. Okey. Wa tafaqqada. Dan tafaqqada pada? Ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi mesti ada fa'il. Apa dah? Dia. Dia memeriksa. Siapa dia ni? Nabi Sulaiman. Ini cerita bersambung ni. Dia bersama siapa ni? Bersama tenteranya. Siapa tenteranya? Manusia, jin dan burung. Ramai tak? Walaupun ramai, tapi Nabi Sulaiman tahu. Cek satu-satu. Dia tahu siapa ada, siapa tak ada. Sekarang dia cek. At-tayr, burung.
Burung ni, tentera burung ni di bawah ke di langit? Nabi Sulaiman tahu. Burung mana ada, burung mana tak ada. Wa tafaqadat tayr. Faqah, lalu dia berkata, Ma dia? Kenapa? La ara. Aku tidak melihat ataupun aku tidak nampak. Hudhud. Burung, apa jenis burung ni? Hudhud. Kalau orang Melayu dia panggil burung apa? Burung belatuk. Kita terjemah burung belatuk. Betul ke ni? Tak tahu. Tak yakin tak payah terjemah lah. Hudhud. Atau kana minal ghaibin. Adalah dia dari apa nama ghaibin? Di kalangan mereka yang mana ada burung ada MC mereka yang gaib ataupun hilang ataupun ponteng. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu daripada ayat ni? Kita kalau tengok terjemah tu macam tak ada benda kan? Apa cerita pasal burung pula? Satu Allah nak bagi tahu melalui burung Allah nak ajar manusia. Apa dia? Ketua kena perhati sentiasa, kena pantau sentiasa orang bawah dia walaupun itu adalah haiwan. Apatah lagi orang kan? Jadi kita sebagai ketua kena perhati orang bawah kita buat apa? Salah ke betul? Kalau salah kena tegur, kalau betul bagi sokongan. Kita staf kita, saya ni NGO Gulam, saya kena perhatikan semua staf yang ada satu Malaysia. Sebab tu saya selalu pusing. Sebab saya nak pastikan mereka buat benda yang betul. Kalau salah, wajib saya tegur. Kalau salah saya tak tegur, saya tanggung dosa. Mak bapak wajib tegur, orang di bawahnya. Semua. Ibu pula, ibu ataupun isteri, wajib anak-anak di rumah, pengurusan di rumah, dia bertanggungjawab. Okey. Macam mana Nabi Sulaiman tahu? Ada seekor burung tak ada? Tentera adalah ramai. Orang lagi, jin lagi. Lepas tu burung pula ramai, banyak. Kemudian terbang di udara. Tapi dia tahu. Ada seekor tak ada? Dia tanya burung yang lain. Ini mentafsirkan ayat dengan logik akal. Apa dia? Ilmu mana? Yalah, ilmu apa? Ilmu yang Allah bagi, dia faham cakap burung. Ini burung hilang, tak ada kaitan. Apa dia? Kuat sikit. Bertanya, tak ada dalil. Dia kena? Dia buat apa? Dia kena setiap burung. Tapi burung banyak. Kita kadang-kadang 5 ekor pun tak perasan seekor tak ada kan? 5 ekor. Allah bagi wahyu, itu tak ada kata apa lah tu. Tak ada jawapan dia. Siapa boleh jawab betul ni memang best student lah. Ingat tak ayat sebelum ni? Apa Nabi Sulaiman buat dengan tenteranya? Semua teratur dalam barisan. Bergerak barisan-barisan. Bila kurang satu, dia nampak macam tempang. Lompong. Boleh faham? Kita kalau sah solat kan, kosong satu kita perasan tak? Perasan. Jadi Nabi Sulaiman dapat kesan daripada susunan saf yang nampak kurang ataupun lompong. Okey. Cuba buka ni, satu hadis.
Kita tahu tak burung ni hilang pergi ke mana? Ha? Tak tahu? Kalau tak tahu, jangan tak datang. Lepas minggu depan. Oh, ya, yang satu lagi. Okey. Tengok ada ini biasa kita dengar, tapi kita nak baca sendiri dan terjemah sendiri. Ani bin Umar, ani Nabi SAW, daripada Ibn Umar, daripada Nabi SAW, annahu qala, Nabi kata apa? Ala kullukum. Ingatlah, semua kamu ra'in. Apa makna ra'in? Semua kamu adalah pemimpin, ra'in. Dan wa kullukum, dan semua kamu mas'ulun, akan ditanya tentang ra'iyatihi. Ra'iyatihi dah jadi bahasa Melayu, iaitu rakyatnya. Setiap orang akan disoal. Siapa yang orang bawah kita buat salah, kita tak tegur, kita akan bertanggungjawab. Fal amir, ketua, allazi ala nas, sakit. Ketua di atas, ketua kepada orang ramai, ra'in. Ketua. Wahuwa mas'ul, dan dia bertanggungjawab tentang rakyatnya, orang bawahnya. Warrajulu, lelaki, ra'in, penjaga kepada ahli keluarganya. Dan dia akan ditanya tentang orang di bawahnya. Wal mar'ah, isteri, adalah penjaga di atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia juga akan disoal tentang anak-anak dan urusan di rumah itu. Wal abdu, dan hamba, juga penjaga kepada harta tuannya, pun akan disoal. Maka Nabi kata, fakullukum, semua kamu adalah ra'in, penjaga, wa kullukum, dan semua kamu mas'ul, akan disoal. Walaupun sebesar larah. Okey, last kata-kata Umar. Dengar, pemimpin yang adil, yang takut pada Allah. Wa qad kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab berkata, "Lau matat." Jikalau mati Sakhlatun. Sakhlatun ni anak yang dilahirkan daripada kambing ataupun biri-biri. Umar masa ni memerintah pusat pemerintah di mana? Madinah. Dengar apa dia cakap. Kalau seekor anak kambing mati ala syati'il Furat, di tepi Sungai Furat. Sungai Furat di mana? Iraq. Jauh tak Madinah dengan? Tapi Iraq tu di bawah jajahan Kerajaan Islam Madinah. Dia kata kalau mati seekor anak kambing di tepi Sungai Furat kerana dhi'ah, kerana terbiar, terabai, lahiftu, pasti aku akan takut daripada disoal tentangnya di hari akhirat. Sampai tahap tu. Kalau ada seekor kambing mati kat Iraq, aku akan disoal oleh Allah di akhirat. Walaupun Umar duduk di mana? Madinah. Ada tak pemimpin macam ni sekarang? Tak ada. Kadang-kadang kambing mati di mana? Di tepi rumahnya. Okey, cukup . Kita sambung akan datang. Ada soalan? Kalau tak ada, kita jumpa pagi besok insya-Allah. Kelas online. Pukul 10 pagi insya-Allah. Dan kita cuti seminggu. Lepas tu kita akan jumpa balik hari Isnin insya-Allah. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.